Bertemu kembali rentasan berita edisi 1435, saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Tiada galang ganti jasa mudik Kenyang. Amanat Hadi dan minda Presiden yang tidak pernah mengecewakan. Biduk berlalu, kiambang bertaut. Keputusan rakyat yang harus dihormati PM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Perpaduan sentiasa prihatin dalam keluh kesah rakyat serta memahami keinginan rakyat untuk memiliki kemudahan asas iaitu jalan raya yang selesa dan selamat. Justru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan penambahan peruntukan sebanyak 30 juta ringgit bagi menaik taraf Jalan Raya Timur Barat yang menghubungkan Gerik dan Jeli. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata akan turut mengkaji permohonan peruntukan penyelenggaraan jalan seluruh negara dalam belanjawan madani kedua yang akan dibentangkan bulan Oktober nanti. Nescaya jatah ini pastinya memberi impak besar kepada pembangunan infra di kawasan tersebut untuk dimanfaatkan pengguna jalan raya, katanya menerusi hantaran di Facebook beliau semalam. Anwar berkata dalam konteks nasional, Kerajaan Perpaduan telah meluluskan peruntukan tambahan penyelenggaraan jalan persekutuan di seluruh Malaysia yang berjumlah 370 juta ringgit pada tahun ini. Ini bagi tujuan antaranya pemasangan dan penyelenggaraan lampu di kawasan risiko tinggi kemalangan. Moga hasrat ini dapat kita capai bersama-sama insya-Allah, katanya. Terdahulu beliau hadir pada pelancaran kempen My Jalan dan program Setia Bakti Jalan Raya Timur Barat FT04 di Gerik. Hadir sama Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah dan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rali Muhammad. Tidak disangka-sangka berita gembira disampaikan Perdana Menteri. 87 keluarga kaki tangan Jabatan Kerja Raya JKR yang terkorban ketika membina lebuh raya Timur Barat pada tahun 1970 hingga 1982 lalu akan diberikan sagu hati sebanyak RM1,000 setiap keluarga. Perkara itu diumumkan Anwar ketika beliau menyantuni keluarga mangsa pembinaan lebuh raya yang menghubungkan Gerik dan Jeli itu sama ada akibat kemalangan atau serangan komunis. Kegalauan sewaktu kerja-kerja pembinaan itu pastinya menimbulkan memori silam pahit yang tercatat dalam sejarah negara, hatta memberi kesan kepada waris-waris yang terkorban, katanya kepada media. Perdana Menteri berkata dalam pertemuan itu beliau dimaklumkan bahawa nyawa telah terkorban akibat serangan pengganas komunis dan kemalangan sewaktu kerja-kerja pembinaan dijalankan. Lebuh Raya Timur Barat itu mula dibina pada tahun 1967, namun proses pembinaannya kerap kali terganggu akibat perbuatan khianat pengganas komunis yang sering menyerang hendak pekerja binaan sehinggalah berakhirnya darurat kedua pada tahun 1989. Ini menyebabkan pembinaan lebuh raya tersebut memakan masa yang sangat panjang. Malahan semasa dibuka kepada umum, pihak tentera terpaksa mengawal ketat lebuh raya tersebut dan pemandu hanya boleh menggunakannya pada waktu siang serta perlu melaporkan diri setiap kali menggunakannya. Projek raksasa itu menelan belanja RM296 juta bagi memudahkan perhubungan darat antara pantai timur dengan pantai barat semenanjung Malaysia. Benar, pemberian sagu hati yang berjumlah RM1,000 itu bukanlah sebagai ukuran yang wajar untuk segala pengorbanan dan keikhlasan mereka yang terlibat. Jasa mereka tiada galang gantinya. Ia terlalu bernilai, tetapi ia merupakan satu simbolik bagi menghargai jasa bakti yang telah dicurahkan oleh kaki tangan terbabit dalam usaha membina rangkaian lebuh raya tersebut yang kini digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Jasa kalian dikenang sampai bila-bila. Semoga mereka yang terlibat ditempatkan di kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh. Juga semoga usaha mereka dikira sebagai jariah yang tidak pernah putus pahalanya sehingga hari akhirat. Al-Fatihah.
Nampaknya kedahsyatan maraknya api perpecahan dan pengkafiran sesama Muslim masih belum mereda. Kebakaran itu disumbukan oleh penggunaan kafir dalam ucapan Tan Sri Abdul Hadi Awang. Ia dikenali sebagai amanat Haji Hadi yang memecahkan Melayu kepada kelompok UMNO dan PAS pada awal 80-an. Kandungan amanat Haji Hadi itu disebutkan di Bangku Peradung, Kuala Terengganu. Antara lain disentuh kononnya penentangan PAS terhadap UMNO adalah kerana prinsip UMNO yang mengekalkan perlembagaan penjajah, mengekalkan peraturan kafir dan mengekalkan undang-undang jahiliah. Selama beberapa dekad lamanya gejala itu kian menghantui rakyat Malaysia, khususnya yang beragama Islam. Hadi Awang pernah diasak berkenaan amanat beliau itu dalam Mingguan Malaysia 27 Mei 2001. Beliau mempertahankan tindakannya dengan menegaskan beliau bukannya mengkafir orang tertentu tetapi kepada parti UMNO, sambil mengakui mengkafir seseorang dengan sewenang-wenangnya memang merupakan satu kesalahan di sisi agama dan undang-undang. Dalam erti kata lain, tiada usaha mengangkat atau memadam punca masalah ini, padahal bukan tiada pemimpin PAS yang menyedari hakikat kecelakaan untuk umat. Ternyata ketelanjuran yang masih tidak pernah dinafikan atau disedari Presiden PAS sehingga ke hari ini amat menyakitkan untuk diterima akal fikiran apabila minda Presiden mengambil alih perjuangan takfiri yang menjijikkan. Justru untuk sekalian kalinya, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang diminta lebih mencurahkan kasih sayang dan penuh rasa tanggungjawab ketika memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada masyarakat Melayu Muslim di negara ini. Setiausaha politik kepada Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, sebagai pemimpin adalah menjadi lumrah dunia apabila terdapat pihak yang tidak sehaluan. Minda Presiden yang tidak pernah mengecewakan, mesejnya sangat jelas, benci-benci dan terus membenci. Moga Allah tuntun minda Presiden untuk lebih rajin menyemai benih kasih sayang, hormat menghormati, tidak prejudis dan kritikan yang membina, katanya dalam satu kenyataan. Dan berkata demikian ketika mengulas tulisan Abdul Hadi dalam ruangan minda Presiden yang mendakwa bahawa UMNO dan Parti Amanah menjadi Gurkha DAP. Hadi yang juga ahli Parlimen Marang menerusi tulisan yang disiarkan di Facebooknya mendakwa Amanah dan UMNO kini menjadi laksana askar Gurkha dengan menggunakan senjata tiruan yang berjenama Islam untuk menjadi benteng pertahanannya kepada DAP. Katanya DAP masih lagi berpegang teguh dan tetap berjuang mengikut perlembagaan partinya, malah tetap menegaskan dan terus mempertahankan prinsip sekularisme. Maka pentafsiran Islam dalam perlembagaan persekutuan adalah mengikut ilmu DAP, iaitu dengan mengekalkan Islam pada kedudukan yang rendah mengikut kedudukan yang diletakkan oleh penjajah dahulu. Bukan itu sahaja, DAP juga memperjuangkan konsep Malaysia yang memperkecilkan ketuanan asal Melayu Islam dan Bumi Putera yang memiliki tanah air ini. Tujuannya untuk memberikan ketuanan yang sama kepada warga asing mengikut agenda penjajah dahulu yang bertujuan melemahkan kedudukan Islam dan Melayu yang menganutinya, kata Hadi. Istilah Gurkha merujuk kepada askar yang berasal dari Nepal yang pernah berkhidmat di bawah pentadbiran British di negara ini. Kaum ini terkenal dengan sikap tahan lasak dan sangat berani serta patuh mengikut arahan. Dakwaan yang dilontarkan Abdul Hadi merupakan dakwaan pemimpin PAS yang paling teruk dalam sejarah parti itu. Beliau tidak layak digelarkan ulama kerana sifat peribadinya yang tidak mencerminkan sikap yang sepatutnya. Susulan Abdul Hadi didakwa sewenang-wenangnya melabelkan orang lain sebagai tidak beriman, kafir, komunis, sekular, Freemason dan sebagainya mengikut kelunakan lidahnya. Beliau bukan sahaja tidak mampu menjadi sebaik Allahyarham Fazil Noor, Allahyarham Yusof Abdullah Rawa serta Allahyarham Tok Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Malah kelakuan beliau tidak langsung mencerminkan pemimpin parti yang menggunakan nama Islam. Ia amat memalukan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah bahawa fitnah dan penyemayan rasa benci kini semakin mempengaruhi pemikiran dan pendirian ummah dan mendorong kepada pelbagai pertelingkahan yang akhirnya membawa kepada perpecahan dan persengketaan. Baginda menitahkan bahawa sewajibnya umat Islam berpegang kepada semangat mencari persamaan demi mengelak daripada berpecah belah dalam semangat biduk berlalu kiambang bertaut. Berpeganglah kepada tali Allah agar kita tidak berpecah belah dalam semangat
semangat keimanan bertuhankan Allah, menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul junjungan, bersolat berkiblatkan Kaabah yang satu, menjadikan Al-Quran kitab rujukan yang sama dalam semangat umat Islam itu bersaudara. Titah baginda ketika berucap pada majlis perasmian penutupan tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-63 di Pusat Dagangan Dunia WTC kemarin, lapor bernama Titah Sultan Nazrin, perpaduan ialah perkara yang wajib diutamakan dan dijiwai oleh insan yang menghayati ruh Islam, kerana Islam ialah agama yang menekankan kepada aspek keamanan dan perdamaian. Umat Islam adalah bersaudara atas dasar tautan ruh yang seharusnya berperanan memperkukuh rasa kasih sayang, saling hormat menghormati serta bersikap sopan terhadap orang lain, titah baginda. Sekali lagi, Sultan Nazrin melahirkan rasa duka cita baginda terhadap runtuhnya persaudaraan insaniah akibat semakin berleluasanya fitnah dan kebencian dalam kalangan umat Islam. 6 hari lalu, baginda bertitah agar langkah tegas segera dilaksanakan bagi membendung pihak yang menyentuh isu 3R, iaitu agama, raja dan kaum yang semakin disensasikan dan dipolitikkan. Menurut titah baginda, usaha-usaha preventif menghindarkan perkara ini daripada berlarutan wajib dirintis, kerana jika dibiarkan berlarutan, ia akan menjejaskan kestabilan negara, pembangunan dan juga ekonomi. Semua parti di negara ini harus mengakui bahawa kita berkewajipan untuk memelihara perpaduan ummah, bukan hanya dalam konteks agama, tetapi termasuk juga dalam hidup bermasyarakat demi kestabilan dan kesejahteraan negara. Semua pemimpin parti wajib mengutamakan kebajikan rakyat dan menunaikan hak masing-masing, merangkumi pendidikan, sumber makanan, kesihatan, perubatan, peluang pekerjaan, keselamatan dan kemudahan awam. Pemimpin tidak wajar mementingkan diri sendiri tetapi pada masa yang sama mengabaikan kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Teladan telah ditunjukkan oleh para sahabat yang mulia, antaranya Saidina Umar Al-Khattab ketika menjadi khalifah. Kisah ini turut disebut oleh pendakwah yang dikenali di peringkat antarabangsa, Ustaz Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin dalam satu ceramahnya. Oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Sebab Umar pernah berkata, kalau seekor kambing biri-biri mati di tepi Sungai Furat, Sungai Euphrates. Kalaulah seekor kambing biri-biri ditemui mati di tepi Sungai Furat, maka aku merasakan Allah akan tanya aku tentang mengapa kambing biri-biri itu mati tersiksa di tepi Sungai Furat. Aku akan dipertanggungjawabkan. Demikian tingginya nilai integriti seorang pemimpin Islam yang tidak mengutamakan perut sendiri sambil memperlekeh rakyat yang hidup menderita. Adakah pemimpin khususnya dari parti PAS yang mengaku memperjuangkan Islam ini bertindak seperti Saidina Umar Al-Khattab? Jauh panggang daripada api. Apabila rakyat mahu bekalan air yang bersih, pemimpin tidak wajar menyuruh mereka mengorek telaga sendiri atau menggunakan air sungai. Adalah zalim menjadikan rakyat sebagai tebusan dengan retorik Melayu Islam atau nak Islam atau nak air. Islam adalah rahmatan lil alamin dan tidak mengamalkan diskriminasi termasuk dalam pengagihan sumber ekonomi. Hasil negara wajib dibahagikan secara adil kepada seluruh rakyat tanpa mengira kaum, agama atau pilih kasih berasaskan nepotisme dan kronisme. Pemberian jawatan kepada saudara mara atau projek kepada anak menantu, sedangkan ada pihak yang lebih layak bukan daripada ajaran Islam tetapi hasil daripada ketamakan manusia semata-mata. Islam mengajar penganutnya untuk bertoleransi ketika berhadapan dengan perbezaan pendapat dan kepelbagaian. Ciri-ciri ini juga tidak dipamerkan oleh para pemimpin PAS. Kenyataan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasaruddin Daud yang menyifatkan dua ahli Dewan Undangan Negeri mewakili gabungan PHBN iaitu Dr. Hafizah Mustaqim dari Kota Lama dan Muhammad Syabuddin Hisham digalas sebagai menentang perjuangan Islam adalah contoh sikap ekstremis PAS yang tidak toleran terhadap perbezaan fikrah politik sehingga membawa kepada takfiri. Titah Sultan Nazrin bukan untuk kita dengar sambil mengangguk-ngangguk dan kemudian pulang tanpa berbuat apa-apa. Justru marilah kita kembali bersatu padu dan tidak harus bersengketa seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala menerusi firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 105 yang bermaksud, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah bercerai-cerai dan berselisih dalam agama mereka sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah, dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab seksa yang besar. Susah sangatkah untuk menjunjung titah Sultan Nazrin yang menyeru ke arah kebaikan bagi semua rakyat Malaysia?
Walaupun pilihan raya negeri di 6 negeri telah selesai dan kerajaan baharu negeri telah dibentuk, kita masih mendengar pemimpin Perikatan Nasional meratib bahawa gerombolan yang dianggotai PAS dan Bersatu itu akan mengambil alih kerajaan pusat. Presiden PAS yang juga Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Abdul Hadi Awang, menegaskan walaupun Perikatan Nasional tidak memenangi negeri Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, kemungkinan kerajaan bertukar masih boleh berlaku. Walau tak menang, banyak kerusi kita dapat. Ini berlaku lonjakan baharu dan akan memberi perubahan, katanya. Lapor Sinar Harian. Abdul Hadi mendakwa kononnya terdapat ahli parlimen daripada UMNO serta dari Sabah dan Sarawak akan menyokong gabungan tersebut nanti. Keadaan ini kita harap akan memberi perubahan untuk mendukung pada kita mendapat majoriti sehingga dapat ambil alih kerajaan. Ini amalan biasa dalam demokrasi. Undi tak percaya, ambil akun bersumpah SD dan sebagainya, ia boleh berlaku, jelasnya. Mengulas mengenai sikap pemimpin Perikatan Nasional itu, Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil menegaskan pilihan raya telah berlalu dan semua pihak di negara ini perlu menghormati keputusannya. Perikatan Nasional harus lebih bertanggungjawab kepada negara, rakyat dan juga parti kerajaan sedia ada. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ra'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah juga bertitah mahukan kestabilan politik dalam negara. Jadi hormati titah diraja, hormati keputusan rakyat. PN perlu ada sikap tanggungjawab terhadap negara, katanya, seperti dipetik Harapan Daily hari ini. Muhammad Faiz juga menyeru parti pembangkang agar menghentikan propaganda yang perlu mengelirukan rakyat di negara ini. Ekonomi perlu bergerak dengan lebih baik dan pada masa sama memerlukan kerajaan yang stabil. Jadi janganlah menjejaskan ekonomi rakyat yang sedang meningkat naik ini, ujar beliau yang juga seorang peguam. Kini tersebar pula cerita kononnya 7 ahli parlimen Barisan Nasional akan melompat parti menyertai Perikatan Nasional. Pengarah Komunikasi UMNO Malaysia Datuk Lokman Nur Adam berkata, memang ada khabar angin tersebut tetapi keadaannya terkawal dan dalam pemantauan rapi. Sekarang saya nampak yang ketegak 3 orang yang banyak mengatur perjumpaan dengan geng pemuda lama. Mereka dah mula buat gerakan, katanya, yang bersiaran bersama Facebooker Keadilan Zul Hilmi. Menurut Lokman, mereka yang kononnya akan melompat itu tidak peduli kepada rakyat kerana kerusi akan dikosongkan dan pilihan raya akan diadakan. Jangan bimbang, kita dah tutup rapi. Dia orang yang bising-bising setakat boleh melalak sahaja. Tingkah laku pemimpin Perikatan Nasional ini membuat Jom Channel tertanya-tanya. Dalam zaman milenium ini, kenapa masih wujud pemimpin Islam yang tanpa segan silu tidak menghormati pilihan rakyat dan mendalangi pengkhianatan terhadap kerajaan yang sah dipilih oleh mereka? Agaknya gerombolan ini sangka syurga itu di tangan mereka kerana memakai serban jubah, menunaikan haji dan bersedekah. Sedangkan dalam tempoh hampir 33 bulan menerajui kerajaan menerusi tebuk atap, amanah rakyat telah dikhianati kerana kegagalan mereka mentadbir negara. Kerana itu ada yang mengangkat bendera putih kerana kelaparan dan ramai membunuh diri kerana putus asa akibat kehilangan mata pencarian. Menurut rekod Polis Diraja Malaysia PDRM sehingga 11 September 2022, kejadian bunuh diri di negara ini meningkat 81% dengan 1,142 kes dilaporkan berbanding 631 pada tahun 2020 dan 609 pada tahun 2019. Sementara itu pada masa yang sama, ada pemimpin parti tertentu yang mementingkan kenderaan mewah seperti Mercedes-Benz dan Velfire atau bercuti di London, UK atau di Auckland, New Zealand. Inilah kezaliman pemimpin yang merampas mandat rakyat dan menubuhkan kerajaan kakistokrasi yang ternyata gagal. Adakah kita mahu keadaan yang zalim dan memilukan ini berulang kembali? Buat para pentaksub, ingatlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud ayat 113 yang bermaksud, dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Justru ayuh kita kembali kepada ajaran Islam yang syumul dan menolak mereka yang zalim ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksud baginda Rasulullah SAW ialah menolong saudara kita yang zalim itu dengan cara tidak lagi memilih dan mengangkat mereka sebagai pemimpin agar terhenti daripada berlakunya kezaliman yang seterusnya. Melihat tindak tanduk mereka mutakhir ini, adakah para pemimpin Perikatan Nasional dan penyokong mereka benar-benar menjunjung sabda Rasulullah SAW itu? Ingat, rakyat sentiasa memerhati.
Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.